pertama COVID-19 pada penghujung Januari lalu, dan hampir setahun negara dilanda pandemik ini, boleh dilihat masih belum ada tanda-tanda kita menang meskipun pernah 3 kali kita mencatatkan sifar kes penularan tempatan. Justru apakah pengajaran dan pengalaman yang dipelajari di situ, dan apakah strategi baru KKM untuk memerangi COVID-19 pada 2021? Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi dalam tempoh setahun kita banyak belajar untuk mengawal dan juga mencegah penyakit COVID-19 ni. Jadi pada permulaan ada peningkatan kes dan kita telah pun berjaya, iaitu kita menggunakan kaedah PKP dan kita berjaya melandaikan lengkok dan juga kes-kes itu semakin berkurangan sehingga 16 Julai 2020 kes sifar telah dilaporkan 3 hari berturut-turut. Dan apabila kes sifar telah dilaporkan, saya amat bimbang ketika itu kerana mungkin rakyat akan rasa alpa dan juga ambil mudah dan kes-kes akan meningkat. Dan pada bulan Ogos saya telah pun memperingatkan, iaitu kita jangkakan kes akan meningkat pada bulan Disember, iaitu mungkin yang pertama ialah mutasi virus tersebut. Hari ini kita dapati kita ada 2 mutasi di negara kita, iaitu D614G dan juga A701V, dan juga sekarang mutasi telah dikesan di United Kingdom. Yang kedua ialah kita lihat kes jangkitan semakin berlaku di negara lain pun, iaitu ketika musim sejuk, dan ada kemungkinan akan meningkat di negara kita. Yang paling penting ialah kepatuhan kepada SOP. Jadi kalau rakyat Malaysia boleh patuh kepada SOP, itulah kita mungkin boleh membendung penularan jangkitan COVID-19. Tetapi dari pelajaran daripada kita lihat pada pengalaman kita melaksanakan PKP, berjaya dari segi sudut kesihatan, tetapi impak ekonomi yang amat tinggi sekali. Jadi bila gelombang ketiga, memang Kementerian Kesihatan kalau boleh kita nak gunakan PKP, tetapi sebab impak ekonomi yang tinggi, kita melaksanakan PKPB bersyarat. Dan PKPB bersyarat telah pun berjaya. Kalau kita tak laksanakan PKPB bersyarat, kita jangkakan modeling kita adalah 4 juta penduduk Malaysia akan dijangkiti. Dan hari ini kita lihat lebih kurang 106,000 kes telah dilaporkan. Jadi yang pertama. Yang kedua sekarang ni kita juga imbangkan, iaitu dari segi life and livelihood kedua-dua ni. Jadi mungkin kerajaan telah beri sedikit kelonggaran untuk kita, tetapi ambillah peluang kelonggaran ni untuk pematuhan yang tinggi. Jadi kita syorkan untuk setiap individu untuk patuh pada SOP. Kalau kita patuh kepada SOP menggunakan kaedah ataupun model Swiss cheese, iaitu 6 kriteria yang digunakan pakai, kita boleh putuskan penularan jangkitan COVID-19. Tetapi masalah dia ialah kalau tidak ada kepatuhan. Inilah masalah dia. Kalau tidak ada kepatuhan, maka penularan akan berlaku. Setakat ni sejak 7 Disember sehingga 28 Disember, tempoh 3 minggu kita lihat, kita masih bertahan, iaitu keboleh jangkitan masih bertahan dengan kadar 1.0. Jadi sekarang ni mungkin tindakan yang seterusnya yang kita akan jalankan ialah untuk melindungi, iaitu kumpulan yang rentan, melindungi iaitu mungkin melindungi ataupun daerah dan juga negeri. Contohnya negeri Sarawak contohnya sekarang ni. Negeri Sarawak telah mencapai satu R0 ataupun RT yang amat berangsangkan, iaitu lebih kurang pada 0.4, dan kes-kes terkawal. Dan mereka yang balik untuk Christmas, orang Sarawak yang balik ke Christmas ataupun cuti, mereka kena patuh, iaitu dengan kuarantin tempoh 10 hari. Dan ini kawalan yang telah diperkenalkan di negeri Sarawak, dan juga dia memperketatkan kawalan sempadan daripada jalan-jalan tikus daripada mereka yang daripada luar negara ataupun dari Indonesia atau yang menyeberang. Jadi kalau mereka melindungi negeri mereka, jadi inilah satu kaedah yang terbaik yang kita rasa dalam komuniti tersebut, jadi jangkitan tidak berlaku. Jadi sekarang ni mungkin hanya negeri Sarawak, mungkin negeri Perlis adalah negeri contohnya. Hari ini kita lihat jangkitan negeri Perlis kurang pada 50 kes jumlah kumulatif untuk tempoh setahun. Dan negeri Perlis kalau boleh mempertahankan
iaitu jangkitan, iaitu pastikan iaitu memperketatkan kawalan sempadan, dan mereka yang daripada luar masuk ke Negeri Perlis harus disaring dan sebagainya. Hari ini Negeri Terengganu melaksanakan mereka yang balik ke Negeri Terengganu daripada zon merah, kita memberikan ujian COVID-19 dengan percuma. Jadi ini dapat juga mengambil tindakan-tindakan positif. Negeri Kelantan juga, mereka yang kembali ke Negeri Kelantan, pastikan mereka juga duduk di rumah dan juga dipakaikan gelang pink dan juga gelang hijau yang telah dilaksanakan. Jadi kita melihat kepada bagaimana kita boleh melindungi negeri-negeri yang hijau contohnya. Jadi inilah keadaan yang kita lihat. Tapi yang pastinya kalau kita nak putuskan jangkitan COVID-19 dalam negara kita, kalau semua boleh patuh pada SOP, maka kita boleh dalam tempoh 2 minggu, 3 minggu kita boleh menurunkan jumlah kes-kes yang positif.